sebelum ini kita ada Linus, Linus. Di hujung penilaian, mesti lepaskan semua budak. Tak boleh budak tu tak lepas semua konstruk. Datang menteri baru, hapuskan Linus, cuba memperkasakan PBD. PBD merupakan suatu proses pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan, penguasaan serta pencapaian murid. PBD bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan antara seorang murid dengan murid yang lain, tetapi bertujuan untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran di samping membantu guru menambah baik pengajaran mereka. Objektif pentaksiran bilik darjah PBD. PBD dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang pengajaran guru. Melalui PBD, guru dapat mengesan pengetahuan sedia ada murid, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa, mengetahui keberkesanan PDP, merancang, mengubah suai dan menambah baik kaedah PDP serta menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Melalui PBD, murid dapat mengesan perkembangan diri, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran serta meningkatkan pencapaian pembelajaran. Konsep PBD, proses yang berterusan bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. PBD melibatkan proses mengumpul dan menganalisis maklumat serta membuat refleksi yang berterusan terhadap PDP dalam membuat pertimbangan secara konsisten ke arah menambah baik PDP tersebut. Berikut adalah ciri-ciri PBD. Dirancang oleh guru, bersistem, format dan sumatif, pelbagai kaedah, berasaskan kriteria, menekankan perkembangan individu, mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh, membolehkan tindakan susulan dan menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Apa aspek yang ditaksir? Aspek yang ditaksir ini termasuklah aspek nilai dan kompetensi yang diperlukan dalam dunia hari ini, di samping perkembangan kognitif, efektif dan psikomotor seperti dinyatakan dalam DSKP setiap mata pelajaran. Terdiri daripada 10 aspek yang ditaksir, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran berbahasa, kemahiran mengira, kemahiran belajar, kemahiran bersosial, kemahiran amali, kreativiti, kesihatan dan kecerdasan, dan akhir sekali amalan nilai murni. Tahap penguasaan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dan tafsiran terdiri daripada 6 tahap. Tahap yang pertama iaitu tahu, murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Tahap kedua, tahu dan faham. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Tahap ketiga, tahu, faham dan boleh buat. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Tahap keempat, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Tahap kelima, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta kekal dan bersikap positif. Tahap keenam, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji misalnya murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik serta boleh dicontohi. Kelebihan PBD, yang pertama dapat memperkukuh proses pembelajaran, kedua dapat menganalisa kekuatan dan kelemahan murid, ketiga kaedah pengajaran dapat dipelbagaikan mengikut kesesuaian dan terakhir dapat membuat intervensi awal untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Cara pelaksanaan PBD oleh guru merekod perkembangan murid sama ada di dalam buku rekod mengajar, buku latihan murid, buku catatan guru, buku amali murid atau lain-lain.
menentukan tahap penguasaan keseluruhan bagi sesuatu mata pelajaran. Guru perlulah mentaksir murid secara menyeluruh dan holistik dengan melihat pelbagai aspek semasa proses pembelajaran murid secara berterusan.